kita sambung balik. Qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Bahrul Madhi yang dikarang oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Dalam bahasa Melayu nama Bahrul Madhi, dalam bahasa Arab Tuhfatul Ahwazi. Syarah daripada Sahih At-Tirmizi ataupun Sunan Abu Daud. Sunan At-Tirmizi. Kita masuk dalam masalah 139. Betul? Pasal hari itu saya lompat. Betul ya? Baik. Bab man ahaqqa bil imamah. Ni semua kena tahu. Laki semua kena tahu. Semua kena tahu ni. Saat lagi duk lawan tolak pula. Siapa yang patut jadi imam? Yang berhak jadi imam. Tajuk kita malam ni. Siapa yang berhak jadi imam, dalam erti kata lain, siapa yang berhak menjadi pemimpin. Senang macam tu contoh. Kita nak tolak siapa sepatutnya? 139. Bismillahirrahmanirrahim. Bab siapakah lebih mustahak dengan jadi imam? Ketahuilah kiranya ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah. 239. 239. Dia tak nampak kaki. Saya harap tuan-tuan Rumi tak apalah. Minta maaf, YouTube air tolong padam. Baik. Ketahuilah kiranya ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Biasalah manusia. Imam yang mustahak itu ada berperaturan dan berpangkat-pangkat atas kira-kira pengetahuannya dan tua mudanya. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini, tahulah kita akan siapa-siapa ia untuk jadi imam, untuk ditolak ke depan. Oh, dua lawan tolak pula. Tak apa lagi, isyak bagi saya. Pasal tadi saya tak boleh jadilah tuan-tuan. Dah lah dengan doa dengan apa, saat lagi pula nak kena mengajak pula. Lepas tu isyak pun bagi gerak kat saya. Cerita dia saat lagi minum ayak saya gelen tak habis. Baik. Hadis yang disebut sabit dengan perbuatan, sabit dengan amalan, sabit dengan ilmu, mesti ada dalil. Maka datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Mas'ud Al-Ansari yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumi aqra'uhum li kitabillah. Nak jadi imam, nak jadi pemimpin, nak jadi orang hadapan, nak jadi ketua, wa imma apapun, kalau disebut siapakah imam, orang yang ada di hadapan. Siapakah imam? Iaitu raja. Siapakah imam? Pemimpinlah dalam rumah tangga. Nak pilih menantu, mai kita tengok tahun ni. Mau nak kena tak kena. Bukan kira hak buat main Mercedes. Tengok tak ada sebut pun. Muslimin dirahmati Allah. Apa dia? Diriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al-Ansari, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi imam akan satu kaum, yakni jamaah, bila ada kelompok, bila ada orang ramai, bila ada satu tempat, qaryah dan sebagainya, mesti kena ada satu ketua. Sehingga kan kata ulama, disebut oleh Nabi SAW, kalau dalam keadaan berjalan nak bermusafir lebih daripada 3 orang, dia mesti syarat 3 orang. 2 orang tak jadi. Kalau takat 2 orang lalu kok kubur, jom balik. Balik. Pasal apa? Hak seorang lagi pun jom. Kalau 3 jom balik, orang hak kedua kata jom, hak tiga jangan, niat kita tak sampai lagi. Nampak? Dia kena 3. Kalau 2 celaru, sama-sama penakut pahit. Kalau hak 3 kok beranilah sikit, kalau ramai lagi cantik. Muslimin yang dirahmati Allah, bila dah ada ya, Nabi kata mesti wujudkan lantik seorang ketua, wujudkan mesyuarat. Mana nak pergi? Dia kata nak ikut jalan ni, kita letak atas dia, dapat pahala. Berkelahi nak sana nak sini, dah kita lantik dia dah sebagai ketua, ikut dia, salah ke tak salah tetap dapat pahala. Muslimin yang dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita dah memilih mengikut kata suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada jamaah mesti ada kepala. Dalam keluarga kena ikut suami, dan dialah yang duk pandu kereta, kita letak atas dia. Bini kata kita ikut jalan ni, tak kita ikut jalan ni, kita ikut jalan ni, anak melengung, mana jalan nak pi, la berhenti jai makan habis kereta. Mana pun tak payah pi. Muslimin yang dirahmati Allah, tak ada kata putus, letak
biar pilah. Orang perempuan tolong sengap pilah, biar pi. Ikut dia lah. Dia pi ke mana pun atas sebab kita meletakkan, kata Nabi SAW, meletakkan imam sebagai kepala pahala. Tapi jangan dia kata jom kita pi kerokeh, dah kita pi masjid, kerokeh masjid, tu tak apa. La ta'atan illa maksiyah, tak boleh taat dalam bab maksiat. Muslimin dirahmati Allah. Dalam satu kaum, yakni jemaah, orang yang lebih qari, kalau nak pilih imam, orang tu pandai baca Quran. Nak pilih menantu, suruh baca Quran. Nak pilih apa pun, ketua, suruh dia baca Quran dulu. Melelong tak payah. Sebab apa? Quran ini turunnya rahmat atas dia, turun habis ke semua. Kalau dalam jamaah pula nak jadi imam di hadapan, bagi yang hafiz, bagi orang yang tahu hukum hakam Quran, turun kat dia, habis semua dapat. Muslimin dirahmati Allah. Tu awal sekali dia mesti mahir kepada Quran, qari. Takat baca sedap saya tak jadilah, tuan-tuan. Dia kena tahu hukum hakam yang turun terkandung dalam Al-Quran. Muslimin yang dirahmati Allah. Jadi imam akan satu kaum, itu kata titik, mereka itu bagi kitab Allah, pandai baca Quran dan tahu hukum hakam. Yakni jikalau mau menjadikan seorang itu imam sembahyang berjamaah, maka kehadapankan seorang yang qari, yakni yang pandai Quran. Pada zahir maknanya dia mahir tentang ilmu tajwid dan sebagainya. Dan jikalau hafaz dan betul bacaan Fatihah sahaja sekalipun. Tuan-tuan baca Fatihah lepas lagi. Mana mengaji? Pergi pendengar kat siapa? Fatihah tadi. Dulu mengaji kafar adalah cikgu dengar, pasal apa hafal. Boleh lepas. Lepas tu agak-agak perbaru dak 40 tahun yang lalu. Sabit waladolin pun. Tolonglah, benda-benda tu kena dua dalam sembahyang yang kena betul-betul yang kena wajib menjadi rukun atas kita mazhab Syafi'i ada dua. Pertama Fatihah, yang kedua tahiyat. Baca tahiyat bagi betul. Tak baca tahiyat bagi tak betul, baca tak betul, sembahyang tak sah. Yang hak hujung sekali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Takat tu saja kalau ikut hadis. Lepas tu ditambah oleh Nabi dalam satu ketika dia membaca selawat Ibrahimiyah. Apa dia selawat Ibrahimiyah? Yang ada ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim tadi tu. Innaka Hamidun Majid. Ada yang dikatakan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Itu hadis yang sahih. Itu yang hadis asal. Tapi Imam Syafi'i buang innaka Hamidun Majid pada kalimah yang pertama, dia letak ni. Tu asal dia. Baca sampai macam tu. Tapi kalau sekadar kita baca Allahumma salli ala Muhammad, kita selawat kata Nabi, sah. Tu sebab jangan celaru tuan-tuan, bila orang terawih tu imam, lajunya tahiyatnya. Dah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi. Terkejut kita. Tak kerti. Dia selawat kira lulus ya. Tapi seeloknya, seafdalnya bagi perhabis. Itu kata Imam Syafi'i. Tu kalaulah tergesa-gesa. Apa dia yang dikatakan tergesa-gesa? Baca takat Allahumma salli ala Muhammad, pasal apa? Nampak jenazah dah buat mai dah. Bagi salam pun belah kanan saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis. Aku pun habis dah. Tak payah bagi belah kiri. Sebab kiri tu sunat saja. Bangkit. Pi terus mayang jenazah. Jangan duk tunggu RM4, RM5, RM6. Kan? Tu upah. Muslimin dirahmati Allah. Okey. Tu kena tahu. Betul bacaan Fatihah sahaja sekalipun dan tiada tahu atau kurang pandai pada hukum fiqh. Ini hadis. Sekali lagi mai hadis lain pula, mai fatwa lain pula, tak pakai. Bukan kata tak pakai, tolak yang ni. Siapakah mazhab mana? Lagi kita tengok. Adapun jikalau jamaah itu semua orangnya sama-sama pandai,
Dua-dua pandai, dua-dua hafiz, dua-dua tok guru, dua-dua ni. Mana pula ni? Nak pilih macam mana? Dua-dua. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 4. Maka nak pilih yang mana? Maka kehadapankan, pilih seorang yang qari serta pandai hukum syarak, yakni faqih. Dia tahu hukum hakam. Takat dia ni hafiz ya, dia ni hafiz juga, tapi dia tahu hukum hakam sah batal. Okey, tolak macam tu. Nak cari menantu pun macam tu. Jenuh korek cari hafiz, tuan-tuan. Allah. Cari tang mana? Dia baca Fatihah. Mai interview terus. Training kat Minah baca Fatihah Ustaz. Puaslah cerita ni. Takkan tak lepas kot Fatihah, tuan-tuan. Nak jadi imam pada anak kita ni, anak perempuan kita. Kalau dia baca Fatihah betul, maksudnya dia boleh sembahyang. Bismillah pun melelong. Cerita macam mana? Muslimin yang dirahmati Allah. Tolak ke hadapan yang keduanya, kalau dah ada dua-dua, tolak yang ke depan orang yang faqih, orang yang terah dalam bab hukum hakam. Dia tahu kalau dalam jadi apa-apa dia tahu. Contoh tuan-tuan, dalam duduk tengah sembahyang, tiba-tiba tu imam nak terkentut. Hijau muka ni, cerin habis bulu roma. Li'ila fi Quraisy. Belakang pekat tegak, ila fihim. Dalam hati kata, aku bukan ni, aku tak tahan. So nak buat macam mana? Kalau hak tak erti, batal. Apa cerita? Kena hari Jumaat, pergi. Maka dia akan buat macam mana? Dia pegang hidung. Ni yang pandai ni, dia akan pegang hidung. Awak yang pegang hidung lama sangat, anak abang kata nak terkentut lah tu. Dia keluar belah kiri. Orang yang betul-betul dengan belakang tu imam tadi, dia kena langkah pergi depan, sambung balik bacaan. Tu kata fiqh. Ni dak, tu imam keluar, hak duduk belakang tu Arab mana tau? Dia buat macam tu. Punggah cerita dia. Lepas tu driver tinggal lari, siapa ada jadi co-pilot? Tak ada. Pergi pula sebiji lagi. Muslim yang dirahmati Allah. Kita takut jadi macam tu, tak tahu nak buat apa. Orang hak belakang tu kena langkah pergi depan. Sambung baliklah. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Baca sampai Allah. Sah. Tu, tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah. Tu kata kena khori dan kena faqih, kena pandai. Muslimin yang dirahmati Allah. Demikianlah suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, fa anna kanu fil qiraati sawa'a fa a'lamuhum bis sunnah. Maka jika ada mereka itu bersamaan belaka pada pandai membaca Quran, maka kehadapankan orang yang lebih pandai daripada mereka itu dengan sunnah. Maksudnya ambil dalam fiqh dalam erti kata mengatur kehidupannya, iaitu fiqh. Sunnah ni maksudnya bijaksananya Nabi. Begitulah orang-orang ulama. Al ulama warasatul anbiya. Tolak hak ni dulu. Muslimin yang dirahmati Allah. 240. Masalah imam yang qari atau pandai fiqhkah didahulukan. Okey, ni masalah. Sebab 4 mazhab dia berpecah pendapat. Ni tengok ni mazhab kita pula. Tadi hadis. Ni kita tengok mazhab. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis di dalam masalah 239 itu di sisi ahli ilmu, yakni ulama. Kata mereka yang lebih mustahak orang yang jadi imam itu ialah yang lebih qari, yakni kitabullah, faham tentang hukum hakam Allah, faham tentang bacaan Quran dan sebagainya. Kata Imam Nawawi adalah pada hadis di dalam masalah 239 itulah jadi dalil bagi mereka yang berkata didahulukan yang lebih qari Quran. Kadang-kadang kita tolak kalau nak ambil tauliah imam dan sebagainya. Baca Quran tengok. A'udzubillah. Boleh. Duk tunggu boleh itu. Ambil mayang tak erti. Puas ambil. Tak kena tangan ke? Tengok kadang-kadang, woi sedap dia baca. Dia baca ayat Quran tu. Waladdallin. Amin. Mai dia baca Quran tadi. Kita asyik. Allahu Akbar. Tapi rupa-rupanya tak reti fiqh. Tak jadi, tuan-tuan. Dia kena pandai fiqh. Muslimin yang dirahmati Allah.
Kerana yang dihajatkan kepadanya, tak habis lagi. Jadi dalil bagi mereka yang berkata didahulukan yang lebih qari Quran atas yang pandai fiqh dan ialah mazhab mana? Mazhab Hanafi dan Ahmad, yakni Hambali. Kalau kalian tuan-tuan pergi belah India, belah Pakistan, hafiz tolak depan. Kadang-kadang budak kecil pun dia tolak depan, janji hafiz balik, dia tolak depan. Syafi'i tak bagi. Syafi'i suruh fiqh dulu. Ada lagi dua mazhab yang tak disebut. Siapa? Ini bukan kata nak pelagar-pelagar mazhab. Tuan-tuan kena faham lah. Tuan-tuan tengok-tengok, oh tak apa, dia mazhab ni. Oh tak apa, pasal apa dia buat macam ni? Dia ni mazhab mana? Tanya mazhab Syafi'i. Pasal apa buat macam ni? Tak kena. Tak apa, buatlah macam mana pun tuan-tuan, asalkan kita faham tentang ilmu. Faham ilmu. Kalau dia buat, kita ra'i, dapat pahala juga. Dan telah berkata Imam Malik dan Syafi'i, yang ini anak muridnya rahimahumullah, dan ashab keduanya, kedua-dua yang pengikut daripada pengikut mazhab, dipanggil ashab, yang lebih pandai hukum fiqh itu didahulukan daripada qari. Apapun soalan kita akan tanya, kita tanya kitab dulu, kita akan tanya hukum hakam dulu, baru kita suruh baca Quran. Tu kalau nak pilih imam. Mai-mai yang bakal menantu, tanya dulu sah batai mayang kan, cara ambil mayang, doa kunut. Dia kata kunut pendek, kunut panjang. Oi, ada kunut pendek, kunut panjang kah? Ada. Ni soalan dulu-dulu pula. Dia kata ada. Nak kunut pendek, kunut panjang pakcik. Bakal pak mentua. Dia kata pak mentua pun duk heran nak bagi apa tu. Kunut panjang, kunut. Dia kata maaf salamah, minta maaf bagi kau orang lain pula. Pasal apa? Kunut tak reti baca, hang bukan mazhab Syafi'i. Senang cek ya, macam tu je. Muslimin yang dirahmati Allah, itu fiqh. Baik. Yang lebih pandai fiqh di atas qari, kerana yang dihajatkan kepadanya daripada bacaan itu ada simpan dan terhingga. Dan bermula orang yang dihajatkan kepadanya daripada hukum fiqh di dalam sembahyang itu tiada terhinggakan. Kalau kita berhajat kepada pandai baca Quran saja, takat baca Quran jelah, takat dengar Quran jelah. Tapi dari segi hukum hakam, kita kata macam inilah, kalau driver dia bawa tu seronok tapi lesen tak ada, tak lepas, pi arah Muarab 7 tahun tak lepas-lepas. Kira tak lepas sungguh, memang tak lepas. JPJ pun tak bagi. Dia bawa elok pun, tapi tak ada lesen, kita pun takut kan. Tapi kalau ada lesen yang ni fiqh, dia pandai selok belok dan sebagainya, walaupun dia kan kata bawa lolang, bawa pun elok juga. Maka pilih hak mana ada lesen dulu. Fiqh tu maksudnya bijaksana. Apa maksud fiqh? Saya nak tanya sekali lagi, selalu saya tanya, apa maksud fiqh? Faqih, bijaksana, faham sesuatu. Orang yang faham tu maksudnya dia faqih. Tuan-tuan faham tentang sesuatu, tuan-tuan faham tentang perubatan, nama dia fiqh tib. Tuan-tuan faham tentang pengurusan pentadbiran, dipanggil fiqh siasah. Fiqh salat kalau tentang sembahyang. Fiqh tu maksudnya fiqh, dia pandai, dia tahu nak buat macam mana. Jadi macam ni buat macam ni, jadi macam ni buat macam ni, fatwa dah. Tu kena pandai. Jangan duk kata hukum satu saja. Muslimin yang dirahmati Allah, tu kena fiqh. Jangan taklid saja, mata-mata taklid. Baik. Dan terkadang, kata Imam Nawawi, datang di dalam sembahyang itu perkara yang tiada terkuasa memeliharanya dan menjaganya daripada betul, melainkan orang yang sempurna fiqhnya. Orang yang sempurna fiqh, dia tahu nak buat. Tapi orang yang qari semata-mata qari, belum tentu dia reti buat. Dia tahu baca lah, tak jadi. Telah berkata segala ulama, sebab pun dikehendakkan orang lebih fiqh dahulu jadi imam daripada orang qari, kerana orang yang sempurna fiqh itu lebih berkuasa memelihara dan menjaga perkara yang tiada terkuasa oleh orang yang qari sahaja dengan betulnya. Cari orang fiqh tolak jadi imam, cari orang fiqh tolak jadi raja. Raja memang dia jadi ni dah, monarki. Jadi ketua, jadi pemimpin, orang yang tahu selok belok tentang pentadbiran, bagi kat dia selok belok tentang akhirat dan dunia.
Muslimin yang dirahmati Allah, senang turun keberkatan dengan kita pun dapat. Baik. Terus masalah yang ke-241. Imam Qari dikemudiankan daripada imam pandai fiqh dan takwil hadis. Tu tadi pasal pada datang hadis ni kata ambil Qari dulu. Imam Syafi'i dengan imam apa yang kata suruh ambil faqih dulu. Dia ada soalan pula. Tapi tak masuklah dalam SPM. Nak tanyalah, siapa yang menyuruh fiqh dulu naik ke depan selain pada Qari? Siapa? Imam Syafi'i dengan Malik. Dia kena tanya macam tu, baru dia ni dandan nak tertidur, dandan jaga. Dia kena buat macam tu ya. Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Maka mana dalil mereka? Ya saudaraku, telah lalu hadis 240 itu menyebutkan orang yang lebih pandai fiqh itu didahulukan atas orang yang qari pada menjaga imam, menjadi imam dengan berdalilkan perbuatan Nabi. Dalil dia bukan hadis, tapi perbuatan Nabi, ikrar Nabi menjadikan Saidina Abu Bakar sebagai imam. Ketika Nabi gering, ketika Nabi sakit, Nabi suruh siapa ganti jadi imamnya di Madinah? Abu Bakar. Pasal apa tak suruh Abu Musa Asy'ari? Abu Musa Asy'ari punya hebat bacaan Al-Qurannya sehingga disebut oleh Nabi dalam kitab Tartib wa Ta'dib li Qira'atil Quran karangan Imam Nawawi. Sedapnya Abu Musa Asy'ari ni membaca Al-Quran sehingga Nabi sebut lidah engkau seperti lidah Nabi Daud. Nabi Daud ketika membaca kitab Zabur, awan tengah berlarak, berhenti. Burung tengah terbang, dengar dia baca kitab Zabur, berhenti. Besi yang keras menjadi lembut. Hebat. Baca yang sedap sampai besi boleh jadi lembut. Maka Abu Musa Asy'ari ni cukup sedap dia baca. Ketika mana Nabi duduk, Nabi nampak Abu Musa Asy'ari, Nabi akan panggil, pendengarkan aku sepotong ayat Quran. Pasal apa? Tengok dia, suruh dia baca. Dia baca sedap. Tetapi mengapa Nabi tak pilih dia sebagai imam? Nabi pilih Abu Bakar. Sebab Abu Bakar faqihnya, fiqhnya bijaksana dalam mengatur kehidupan. Tu tengok. Itulah dalil Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Muslimin yang dirahmati Allah. Jikalau begitu, bagaimana pula memperbuatkan hadis di dalam masalah 239 itu menyuruh didahulukan orang yang qari atas orang yang fiqh? Apa siapa pula datang hadis ini? Apa siapa datang hadis ini? Kata Imam Nawawi sebagai menjawab, telah dijawab oleh ulama-ulama yang mujtahidin, yang bersungguh-sungguh mencari fatwa. Tu ulama dia ada label-label juga, mujtahidin, ulama yang sungguh-sungguh dia mencari fatwa. Selok mai kita ada juga ulama hari ni. Ulama ada ulama YouTube. Dia tak tengok lah, dia carilah YouTube, dia tulis-tulis. Susah. Menang dia. Orang dulu cari kitab, cari tok guru, tanya, mengaji 3-4 tahun. Kita baru tengok YouTube setengah jam. Kapir dah. Muslimin dirahmati Allah. Mujtahidin gena. Baru main mengaji dah kata dah. Mengaji lagi, bagi faqih dulu. Baru boleh jatuh hukum. Muslimin dirahmati Allah. Dan bahawasanya orang yang qari di dalam hadis itu ialah daripada sahabat-sahabat Nabi. Hadis tadi tertumpu kepada sahabat Nabi sahaja. Kalau di antara kamu setelah kematianku, kewafatanku, dalam masa sahabat tabi'in saja. Lepas tu orang yang awam seperti kita yang ke belakang ini, khalaf ini, bukan salaf, kita khalaf dah. Salaf tu yang dekat tabi'in sahabat, itu dipanggil salaf. Bawah mai ke bawah 500 tahun, ada kata ulama 250 tahun setelah kewafatan Nabi SAW, khilaf dah. Berlaku khilaf dah. Kau ni kata macam ni, kau ni kata macam ni. Maka hak yang hujung macam kita ni, iaitu pilihlah yang pandai, yang bijaksana mengatur kehidupan. Yang ni faqih. Takat baca sedap tak jadi tuan-tuan. Hari ni. Itu hadis tu tertumpu kepada sahabat saja. Kemudian
Diputar pula oleh Imam Nawawi akan jawab ulama yang di atas ini dengan katanya, tetapi pada hadis itu terang-terang sabda Nabi, fa in kanu fil qiraati sawa'an fa'alamuhu bis sunnah. Artinya maka jika adalah mereka itu bersamaan pada qari Qur'annya dan kehadapan, maka kehadapankan yang lebih pandai daripada mereka itu dengan sunnah Nabi. Dia tahu sunnah-sunnah Nabi. Kadang-kadang ada jadi alim, sedap baca, tapi pakai baju Manchester United, nak tolak jadi imam kau. Kadang-kadang sedap baca, alim, ngaji merata, kilit kitab sampai lekang kulit-kulit, pakai luat jin, takkan nak tolak kot. Tu kena tengok juga. Yang menghidupkan sunnahnya, dia lilit serban, dia pakai lebay apa, tolak ni pula. Tapi kalau semua pakai luat jin ya, tolaklah hak mana pandai lah, pasal semua geng jin. Tapi kalau semua ada di antara tu, tiba-tiba ada yang pakai celak, pakai minyak wangi, tolak dia dulu. Sebab apa? Menghidupkan sunnah Nabi SAW. Tingkat pula 70 darjat dia. Kan? Kena tengok tang tu juga. Ustaz tengok ustaz apa pakai baju, tengok anak setan duk pegang baju serampang mata tiga kat atas, baju warna merah. MU. Ustaz naiklah ustaz pun, Allahu akbar, duk belakang duk perhati, nampak setan. Nampak setan kena. Kalih merata pun duk nampak setan tu. Dah ustaz tu pakai baju belakang bagus punya duk ada. Kan? Maka tolak elok-elok lah pakai, nampak kita tengok pun sedap mata memandang. Muslimin yang dirahmati Allah, tu kata kena ada faqih dalam memilih pula. Tu kata kan, orang lah ni dia jawab senang, takut orang tolak aku jadi tu imam, aku pakai luar kan ni. Takut orang tolak jadi tu imam, pakai baju tak mau pakai baju macam tu, ikutlah isuk jadi macam tu kan. Dah isuk pakai bagi elok lah juga, tak tolak tuan-tuan. Muslimin dirahmati Allah. Okey dah. Maka perkataan Imam Nawawi yang demikian itu telah dijawab oleh Khatib Asy-Syarbini di dalam syarah Manhaj begini. Dalam syarah Manhaj ada satu kitab telah diberi jawab akan perkataan Nawawi mengatakan takdim yang lebih qari. Itu takdim maksudnya fatwa yang lama. Semata-mata itu dengan bahawasanya telah diketahui bahawasanya yang dikehendaki dengan yang lebih qari pada hadis itu ialah yang lebih fiqh pada Quran. Ada juga kata fiqh pada Quran maksudnya dia faham undang-undang yang terkandung dalam Quran. Itu maksud ulama Asy-Syarbini. Maksudnya dia faham hukum Quran. Faham hukum Quran, bukan tajwid. Hukum yang ada dalam Quran. Yang ni haram, yang ni halal. Yang ni potong, yang ni diat, yang ni qisas. Dia tahu. Maka itu maksud kata Asy-Syarbini. Muslimin yang dirahmati Allah. Dengan yang lebih qari pada hadis ialah yang fiqh pada Quran. Maka apabila bersamaan mereka itu pada Quran, maka sungguhnya bersamaan pada fiqhnya. Maka apabila lebih seorang daripada mereka itu dengan fiqh hadis, maka ialah yang lebih mustahak menjadi imam. Kalaulah dia fiqh hadis pula, dia faham tentang mustalah hadis, dia faham tentang ulumul hadis. Apa dia yang saya sebut ni? Tentang hadis mursal, hadis mutawatir, bagaimana cara Nabi, bagaimana cara sahabat ambil hadis, bagaimana cara ulama menghimpunkan hadis, bagaimana kehidupan Nabi. Yang paling dekat untuk mengenal Nabi adalah Al-Habib, iaitu keturunannya. Hari ni ada, baru ni mai. Maka orang ini lebih layak tolak ke depan. Sebab mereka lebih mengenali sunnah-sunnah Nabi SAW. Sebab contoh, Hasan dan Husain diajar oleh Nabi cara sembahyang, cara ambil wudu. Seorang orang tua ambil ayat sembahyang ikut dan. Maka Hasan dan Husain nampak, tak betul ya. Macam mana? Elok dia basuh muka, dia garu belakang. Esok pun Hasan dan Husain nampak macam tu juga. Elok basuh muka, dia garu belakang. Tak tahulah korap ke apa ke. Bila masuk muka, dia garu belakang. Nampak pelik ni. Maka nak tegur Hasan dengan Husain masa tu budak-budak. Nak tegur orang tua tak kena.
Maka dia buat macam mana? Dua-dua orang, dua beradik ni, kembang ni, pergi dekat pakcik tu. Pakcik, boleh tak jadi hakim? Boleh tak jadi juri lah, juri panggil. Boleh tak jadi hakim? Kami dua ambil ayat sembahyang, pakcik tengok siapa di antara kami yang betul ambil ayat sembahyang. Oh, dia pun seronok. Pasal apa? Jadi juri, jadi hakim kepada dua orang cahaya mata cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan ambil dulu. Ambil dia tengok. Tak macam aku ambil pun. Sudah dia kata. Lepas tu pula Husin pula ambil sebiji macam Hasan ambil. Tak macam aku pun. Dia pun tahu. Tak apalah, makasih lah. Dia tahu kata dia salah. Sebab apa? Sebab itu cucu Rasulullah. Dia hidup lihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So takkan nak tolak. Maka Husin mati dipenggal. Tinggal Hasan ajak anak dia. Ajak sampai ke hari ni Habib, keturunan Habib, iaitu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil Alul Bait, keturunan Nabi. As-Saqaf dan sebagainya, As-Satar, Al-Yamani dan sebagainya, Al-Ja'fari. Ini keturunan Nabi yang aliran yang bawa hari ni, suka bawa mai ke sini. Sebab apa? Bila tengok depa seolah-olah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan mereka itu. Maka itulah dipanggil fiqh sunnah. Dia faham tentang sunnah Nabi, maka dia yang lebih layak untuk ditolak ke hadapan menjadi imam. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, terus. Dan bermula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak habis lagi, 242. Dia suka terlajak pasal apa? Nak pergi habis cepat. 242 masalah imam ahli hijrah. Ada dah dua-dua. Qori pun qori, fiqh pun fiqh sunnah pun ada, fiqh alim, macam-macam. Dua-dua ada. Yang mana satu nak pilih ni? Penin tu imam, penin makmum nak tolak yang mana ni? Yang ni pun pandai, yang ni pun pandai. Kan? Penin mak ayah. Hak ni hafiz, hak ni pun hafiz. Hak ni main dengan Velfire, hak ni main Alphard. Penin. Kan? Penin lah. Hak mana satu nak pilih ni? Kan? Nak pilih yang mana satu? Penin. Maka diberikan macam mana nak tengok yang boleh pimpin anak kita, yang boleh pimpin masyarakat, yang boleh pimpin sembahyang, iaitu 242 imam yang ahli hijrah. Siapa yang keluar cari ilmu paling awal? Tengok kau ni awal lagi keluar. Habis mengaji di sini, keluar pula pergi mengaji di luar. Kalau takat mengaji dalam Korea saja tak jadi. Tuan-tuan, kalau takat mengaji Al-Hana saja tak jadi. Pilah masjid lain sama. Nak buat macam mana ustaz? Kalau kami pergi sana, sini tak ada orang. Pula dah. Dia kena mengaji banyak tempat, baru dia fiqh, baru dia faham. Ngaji habis tang ni, pi tang ni, pi habis tang ni. Jangan satu tok guru saja, bagi banyak. Jangan duk tunggu ustaz pandai nyanyi ya. Jangan duk tunggu ustaz pandai buat lawak saja. Jangan duk tunggu ustaz yang muka handsome saja. Semua kena ambil. Waduh, ambil ke semua. Baru faham. Faham tu maksudnya tak payah pelaga-pelaga depa. Faham apabila kita berlaku masalah dalam satu-satu bab, sebab manusia ni walaupun rambut sama hitam, hati dia lain-lain. Kita berkawan, tiba-tiba dia macam ni perangai. Oh, teringat ustaz ni kata macam mana. Dalam hak kita tang ni pula, oh kita teringat ustaz ni kata macam mana nak menelusuri kesinambungan perjalanan hidup. Tu kata kena pandai dalam memilih. Ambil mana, jangan duduk seorang tu saja. Nabi seorang ya, tapi kalau ulama mengaji lebih banyak bagi faham betul-betul. Tetapi kalau dalam ahli sunnah wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah, mazhab imam kena satu saja. Sebab kita sembahyang mana ada imam mazhab. Kalau dalam sembahyang mana ada sejadah orang letak sampai 4. Orang tak satu ya. Maka imam kita kena satu dalam mazhab. Itu pasal nak kena cepat. Sulaiman yang dirahmati Allah. Baik. Yang kata ahli hijrah ni keluar awal. Siapa paling keluar awal? Dua-dua keluar awal. Sama-sama beli tiket keluar. Keluar pergi mengaji lah, bukan pergi main bola. Keluar sama-sama. Bila dah kata keluar sama-sama, macam mana nak fikir? Okey, dalil kata yang pilih ahli hijrah.
Hadis Nabi SAW yang berbunyi, fa in kanu fi sunnati, sambungan daripada hadis tadi, sawa'an fa aqdamuhum hijratin, maka jika ada segala orang yang mau sembahyang jamaah bersamaan jua pada pandai fiqh dan sunnah, maka kehadapankan orang yang dahulu berpindah, yakni dahulu cari ilmu. Kata Imam Nawawi telah berkata, ashab kita min ashabi syafi'iyah, ashab kita ni maksudnya syafi'i lah. Maka di dalam sabda Nabi hijratin itu apa maksud? Maksudnya perpindahan, iaitu dua. Apa yang kata perpindahan tadi? Yang pertama, segala orang yang berpindah mereka daripada negeri kafir kepada negeri Islam. Bermaksud di antara Ansar dan Muhajirin, siapa yang layak jadi imam? Siapa yang layak jadi khalifah? Muhajirin. Sebab tu tidak ada khalifah Khulafaur Rasyidin daripada golongan Ansar, semuanya Muhajirin. Nampak? Itu kalau nak pilih imam. Itu berpindah, maksudnya berpindah daripada keburukan kepada kebaikan. Orang yang mula-mula di antara kita ni semua kutu berhak. Bukan sinilah, lain tempat. Semua kutu berhak. Siapa yang mula-mula taubat tu? Dia jadi imam. Silap aku taubat awal, dia kata. Tu jenis kutu berhak kan. Hak mana taubat awal tu? Tu jadi imam. Maksudnya dia dah kembali kepada Allah. Faham tak? Baik. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan bermula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijratin ba'dal fathi. Ayu la hijratin min Makkah, artinya tiada berpindah kemudian daripada kemenangan Makkah, daripada berperang dengan kufar, maknanya tiada wajib lagi berpindah daripada Makkah ke negeri Madinah. Tidak ada dah perpindahan setelah pembukaan kota Makkah, itu maksud Nabi. Setelah pembukaan kota Mekah tidak ada dah pindah, duduk tentu sengap-sengap. Tu maksudnya hari ni kalau kata saya pindah awal kali, pindah mana? Daripada Cina mai ke sini, tak pakai dah. Yang maksudnya pakai di sini adalah berpindah akhlaknya kepada kebaikan. Madai. Okey. Baik. Maka orang-orang yang berpindah, saya terus ke paragraf yang seterusnya. Mereka itu daripada negeri kafir ke Madinah, atau negeri kafir ke negeri Islam. Siapa yang dahulu berpindah dan lebih qari dan fiqh, maka ialah yang didahulukan jadi imam atas qari dan lebih fiqh, yang terakhir pindahnya. Kata Imam Nawawi, puak yang kedua, pendapat ni bahagian kedua yang kata pindah tadi, daripada orang yang berpindah atas tadi, iaitu segala anak-anak orang-orang yang berpindah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila bersamaan dua orang pada fiqh dan qarinya, dan padahalnya salah seorang daripada anak seorang yang dahulu berpindah mendapatkan Nabi, dan seorang yang anak orang yang terkemudian berpindahnya, nescaya didahulukan jadi imam akan anak orang yang dahulu berpindah. Itu maksudnya tabi'in. Sahabat, siapa yang awal kali pindah? Siapa awal kali pindah? Siapa awal sekali pindah pada sahabat Nabi? Sayyidina Osman. Dia awal sekali jadi kepala. Awal-awal sekali hijrah ke Habsyah, balik. Yang kedua hijrah ke Madinah, Sayyidina Osman. Siapa yang terakhir? Tak tanya dah, jalan. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang paling last. Masa dia last tadi, dia tarik pedang, dia tawaf dengan kuda dia. Siapa nak halang aku? Siapa nak halang aku? Siapa nak berani dengan Sayyidina Umar? Dia spok kuda pun kuda mati, dia spok unta pun unta mati. Ramai. Itu kata orang yang tak akhir. Maka siapa yang patut jadi imam? Anak kepada Sayyidina Osman. Itu maksud dia lah. Maksudnya yang patutnya tolak jadi imam. Ya, muslimin yang dirahmati Allah. Baik, terus masalah 243. Imamkan orang yang lebih tua pada umurnya. Dah semua, tengok umur pula. Siapa paling tua? Dalam banyak-banyak tua, mu tak erti. Hak muda juga erti. Kan, dah bukan nak kata. Hak muda juga erti. Terpaksa lah. Hak tua tak erti. Tapi kalau di sini dah ada semua, walaupun dah ni alim, tengok hak tua sikit pada umur. Ya saudaraku, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambungan hadis, fa in kanu fi hijratin sawa'a fa akbaruhum sinna.
Maka jika adalah mereka itu bersamaan pada perpindahan, maka kehadapankan jadi imam akan yang tua pada umur. Yakni apabila adalah satu kaum yang mau sembahyang berjemaah itu bersamaan semuanya pada fiqahnya, bacaannya, perpindahannya, dan ada di dalamnya seorang yang daripada yang lebih tua pada umur, tolak ke depan. Jangan tolak hak gigi, tak ada dah. Fatihah pun alhamdulillah, nak tu tua terlampau pula dah. Memanglah alim tapi tua. Dia pula enjin diesel. Allah, kita pun duduk tunggu 5 minit baru boleh turun. Sami Allahu liman. Kita pun 5 minit baru. Jangan duduk ligan dia awal nah, terkeluar saya lagi ikut. Jangan lebih pada imam. Dia enjin diesel. Bila enjin diesel dia slow lah. Kita pick up bagus punya duduk dah. Allahu akbar. Sami Allahu liman. Ambil terpacak awal ya. Dia pesanlah siapa jadi imam, kalau dak tengok semua geng muda duduk di belakang, ni semua bagus macam ni. Maka bila kita takbir intiqalat, apa dia takbir intiqalat? Nak menggerakkan di antara pergerakan, delay sikit, agak-agak separuh. Allahu akbar. No pick up bagus duduk ingat dah. Kita adalah pick up kuih-kuih teruk ah. Sami Allah pun agak-agak dah separuh dah. Sami Allahu liman hamidah. Kalau daripada tak bangkit lagi Sami Allahu liman hamidah, bangkit habis dah. Bagus punya pick up dah kan. So kena faham. Dan orang belakang pula, kalau imam pula dia kurang faham, kata semua geng muda, kadang-kadang geng tua pun dia kena tongkat ali. Tadi dia awal bila dia awal dia laju terlampau. Bila dia terlaju terlampau, hak yang kena tongkat ali tadi kena faham balik. Tahu dah tu imam ni dia disil. Aku terkena tongkat ali tadi, kena dengar ayat perhabis Allahu akbar. Dia bunyi bar baru bangkit, maka adalah lebih baik. Okey, maka adalah lebih baik. Takut terlebih daripada imam. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Terus 244, imamkan orang yang lebih warak. Yang ni kena pilih tuan-tuan. Apa dia warak? Satu ketika dulu kita tahulah warak lu purah wacaya sama lu. Tu warak macam tu tak guna. Warak di sini apa maksud? Kata Imam Nawawi, dan bagi kita Imam Syafi'i ada satu wajah lagi. Imam Syafi'i tambah, orang yang patut jadi imam dah tua, dah apa semua dah ada dah. Siapa lebih warak? Apa dia warak? Mari kita tengok. Dan telah dipilih oleh Imam Syafi'i menambah satu wajah, satu lagi kriteria, terma dan syarat menjadi imam oleh satu jamaah daripada ashab kita, daripada ashab min ashabi Syafi'iyah, bahwasanya orang yang lebih warak itu didahulukan jadi imam atas orang yang lebih fiqh dan yang lebih qari, kerana maksud menjadi imam itu berhasil daripada orang yang lebih warak lebih banyak daripada orang yang lain. Orang warak ni patutnya tolak depan. Apa dia warak? Hari ni kita mula nak kenal. Tolong ambil tahu siapa warak. Amboi warak amboi warak. Apa dia warak tu? Jangan duk tembak ikut dan tuan-tuan. Apa dia warak? 245 masalah orang warak dan mengenalnya. Mari kita kenal siapakah orang yang warak tadi. Ya saudaraku, telah bermula orang yang warak itu telah mentafsir akan dia oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi kata apa orang warak ni di dalam At-Tahqiq dan Majmu' kitabnya, iaitu orang yang menjauhkan segala syubhah kerana takutkan Allah. Halal haram, halal haram, haram. Boleh tak boleh, boleh tak boleh, tak boleh. Senang. Ni nak sambut, boleh tak sambut apa dah tahun baru ni, ada kata haram ada, senang buang, tak payah. Tu warak. Rokok boleh tak boleh, tak boleh tak boleh, ada ustaz tu duk hisap, buang. Tu warak. Maksudnya dia tidak mendekatkan dirinya kepada syubhah. Itu warak. Majlis yang nak buat ni, hampa campur lagi perempuan tak? Campur tu syubhah dia tak mapi. Kenduri kenara, tengok syubhah dia patah balik, tu warak. Tapi muka dengan lapak pergi juga. Pasal apa? Kenduri dah jadi macam tu, bukan kata haram. Kita pergi tu kerana hajat. Tapi walimatul urus wajib pergi. Tapi kena tengok kriteria dia, ada 8 jenis Imam Nawawi kata. Salah satu di antaranya, sekiranya mencampuri lelaki dan perempuan, jatuh hukum wajib lah. Membezakan pemakanan, jatuh dah hukum wajib. Pi pun tak apa, tak pi pun tak apa. Kirim salam di angin lalu, selamat duit aku. Selalu duk ulung kan, selamat. Kat tak pi lah.
Tu kena tengok. Sebab apa? Warah. Hari ni dah tahu hukum hakam, duk tahu kata hukum ni ada sepakat tak kata semua halal? Ada yang kata haram, ada ulama muktabar kata haram. Jangan buat. Bukan kerana ra'i kau ni, bukan kerana ra'i kau ni. Senang tidak mendekatinya. Ada tak alternatif? Ada, ambil alternatif. Tak ada, ambil yang mana satu. Tuan-tuan makan di kedai, jangan makan kedai. Sekejap lagi kedai habis. Tuan-tuan makan di kedai. Makan di kedai tu ada orang tak basuh, tak selawat, kadang-kadang pengurusan apa semua. Subhah. Maka orang yang warak ni, dia takkan makan di kedai. Apatah lagi dia rekah kedai, makan kedai. Itu sebab tu warak nama dia. Orang macam ni tolak bagi jadi imam. Sebab apa? Mari kita tengok apa kata Imam Nawawi. Dan di dalam usul Raudah, iaitu bahawasanya ada berlebihan atas keadilannya, dia ni adil dalam memberikan hak, iaitu daripada bagus perjalanannya, perjalanan hidup dia tak ada haram tu, subhah pun dia tak ambil, apatah lagi haram. Bagus perjalanan hidupnya, maka rahmat keberkatan turun pada dia, kita tumpang sekali. Duduk dengan dia, Allahu Akbar, Allah dapat, Allah pandang sembahyang kita, pandang dia ya, pandang dengan kita sekali. Perjalanannya dan meninggalkan keinginan nafsunya daripada perkara yang busuk-busuk dan lucah-lucah. Mulut tak mereben, mau latah sebut dalam kain, mau latah sebut dalam kain, awak tak boleh sebut Allahu Akbar ke? Tak. Latah sebut habis orang. Tapi pakai serban, malu kau orang. Tak warak lah tu. Sebab apa? Duk fikir hatu lah. Tu keluar hatu. Jaga. Baik. Maka apakala bermaksud warak itu dengan yang demikian, nescaya berhasillah orang yang menjadi imam, orang yang khusyuk. Dia khusyuk pada Allah dalam sembahyangnya. Kerana apa? Dia tak bercampur dengan haram apa. Dia tidak bercampur dengan syubhah, apatah lagi haram. Dan harapkan mustajab doa. Kita duk harap mustajab doanya. Kerana yang warak itulah yang akrab kepada yang demikian. Warak tu dia hampir kepada khusyuk, dia hampir kepada quduk, dia hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah berfirman Allah Taala, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya yang lebih tinggi kemuliaan tersebut daripada orang-orang, yakni kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang lebih takut akan Allah. Warak ni orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut pada Allah, haram, syubhah semua dia tak mahu. Kita bujur lalu melintang patah, mau aku sauk bunyi pun. Muslimin dirahmati Allah. Boleh lagi kah? Ustaz nak tengok. Alamak panjang lagi. Boleh lagi kah? Saya lagi duk tertanya-tanya apa pula lagi. 246. Kabilah dua masalah. Masalah imamkan orang yang zahid, yakni zuhud, orang yang rendah diri. Jangan kata zuhud ni maksudnya mau buang dunia, kasut pun tak pakai. Bukan maksud zuhud macam tu. Zuhud maksudnya dia tidak mengejar dunia. Tapi kalau dunia mengejar dia, dia ambil. Dia tak kejar dunia. Faham? Faham? Zuhud ni maksudnya dia tidak mengejar dunia. Tapi kalau dunia mai, hak ada orang bagi kena halal, dia pakai ya? Satu hamba Allah kaya duk tengah bawa Mercedes. Berapa sisi jangan tanya, tapi Mercedes. Kuan tu tadi zuhud sampai. Zuhud yang macam mana dia faham? Maaf, dia berhenti. Ustaz, mana kan saya? Tak apa. Saya dunia ni saya tak mau. Bodoh. Dah orang ajak tumpang, naik je lah. Takkan zuhud sampai tolak habis dunia. Orang mai. Tarekat Asyazliyah, Imam Asyazli, seorang yang zuhud, seorang yang ahli tasawuf yang cukup terkenal di Mesir. Daripada Basrah, seorang ulama nak cari apa erti zuhud, sebab dia ni faham maksud zuhud. Dia ni alim tentang tasawuf. Nama dia dalam tarekat Asyazliyah.
Bila dia sampai ke Mesir, dia tanya, di manakah rumah Imam Ash-Shazali? Dia berkata, tu belakang bukit. Dia pergi belakang bukit, dia nampak rumah yang cukup indah, berkilau-kilau, bersinar-sinar. Itulah rumah dia, Imam Ash-Shazali. Heran. Kata zuhud tapi rumah, kan? Dia pergi juga. Sampai dalam tu dia tanya, apa maksud zuhud? Ni maki zuhud. Imam Ash-Shazali jawab apa? Aku bukan berhajat. Anak muridku yang buat bagi. Aku duduk lah. Faham? Anak kita doktor, anak kita pensyarah, anak kita mau kaya-kaya. Pak, saya nak buat rumah banglo kat pak. Buatlah nak buat. Aku duduk. Dia kata, tak payahlah. Pak kan zuhud. Dah orang nak buat, duduklah tuan-tuan. Esok bila kita mati, beda ke hampa? Untunglah. Bukan hajat, tetapi dah ada, pakailah tuan-tuan. Mula-mula mengaji bab zuhud, teringat kata zuhud, tinggal kata nyong balik monyong. Tak mau dah. Tak mau, tinggal biar kata tak mau. Dah ada, pakailah. Dah ada kasut, pakailah. Kasut tu dia harga 300, nak pakai rasa zuhud. Pakai dah lah. Hari tu waktu kita tak ada ilmu, pakai, gunakan. Tapi kalau rasa patut aku jual, aku sedekah kat orang, itu lebih baik. Muslimin dirahmati Allah, lebih zuhud, zahid nama dia. Okey. Ya saudaraku, bermula orang yang zahid itu ialah orang yang meninggalkan barang yang lebih daripada hajat. Itu maksudnya, kata Imam Nawawi. Zuhud ni maksudnya lebih pada hajat, dia tak mau. Tuan-tuan, buah nasi banyak mana? Mu tenggak-tenggak buat kenduri, ni dia punya lambak, hampir tak nampak bunga tepi. Tu bukan zuhud. Agak-agaklah perut besar tu ya, ambil besar tu lah. Tapi ingat, walaupun perut besar tu, 1/3 air, 1/3 makanan, 1/3 angin. Ni dia perut stokin, besar lagi punya ada. Tu dia bubuh Haji Ali. Tu bayanglah. Zuhud maksudnya dia tak berhajat, tapi dia kena, dia nak. Sebab apa? Kalau dia tak makan, dia sakit. Bila dia sakit, bagaimana dia nak beribadah kepada Allah? Maka dia terpaksa makan. Makan tu bukan berkehendak kepada dunia, tapi berkehendak kepada kehidupan. Tapi cara makan tadi nampak dah. Amboi ustaz, dia bubuh penuh ni zuhud apa? Kenal dah ustaz tu. Nampak? Sebab saya tak makan dengan tuan-tuan. Awak tak cukupkah kalau makan dengan ikan kering, makan dengan nasi pagi-pagi makan ni? Tak boleh doktor. Doktor kata tak apalah. Awak kalau makan itu tak kenyang kan, nasi bungkus saja? Tak boleh, dia kena KFC juga. Nampak macam melampau lah. Lebih pada hajat. Kalau makan, tuan-tuan makan KFC sekalipun tiap-tiap hari, habis sampai berpuluh-puluh ringgit. Tuan-tuan kenyang ke makan tiap-tiap malam pada duk makan KFC tu? Tak kenyang mana pun. Dengan hak makan hak yang kita masak, dengan tak sekadar apa yang ada, hak lebih tadi kita boleh bersedekah. Itulah maksud zuhud. Kasut, pakaian dan sebagainya memadai dengan menutup aurat, memadai dengan tidak kakiku dikenakan oleh paku ataupun kaca, memadai dengan apa yang aku pakai, memadai dengan apa yang ada. Hari ini pasal apa berhutang, hari ini pasal apa yang terlebih ambil, hari ini pasal apa yang nak kepada semua benda, pasal apa terlebih, tidak ada zuhud, terpaksa melebihi daripada had kehendak. Zuhud sudah tidak ada. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, maka ialah orang yang lebih tinggi daripada orang yang warah. Zuhud pula orang yang tinggi daripada warah. Kalau nak jadikan ia imam, cakap pun beradon, walaupun dia ulama biasa. Dalam warah zuhud pula tu, cakap elok, kita terjai tu maksudnya zuhud. Kerana ia meninggalkannya lebih daripada hajat itu pada barang yang halal. Yang tadi syubhah tak mau, yang ni hak halal pun dia tak mau. Lebih tinggi lah. Faham maksud dia? Kalau warak, syubhah dia tak mau, haram apatah lagi. Zuhud, hak halal pun dia tak mau, halal pun dia tak mau. Maksudnya dia nak ambil hak kehendak. Orang bagi kat dia banyak ni, ni hajat saya tang ni saja nah. Ada pernah jumpa tuan-tuan sedekah 50, tak apalah hajat saya
RM3 ya. Dia ambil RM3 ya. Ada, saya pernah jumpa. Masya Allah, tabarakallah. Ni saya nak sedekah kat pakcik. Tak apa, saya hajat saya yang ni ya. Itulah zuhud. Dia tak hajat. Kalau dia terabik lah ambil lebih, saat lagi dia belanja lebih. Bila dia mula belajar lebih, dia terajak dengan lebih. Bila dia terajak dengan lebih, bila tak ada, dia mencuri. Nampak? Fahami maksud satu-satu benda tu. Tuan-tuan boleh cek balik dalam kitab Penawar Bagi Hati. Bagaimana nak capai semua tu, nak cari penawar dia, bagaimana dalam keadaan kita hari ini semua pakat berlumba mencari. Di manakah sifat-sifat tersebut untuk kita kembali untuk menjadi zuhud? Zuhud iaitu maksudnya tak ajar. Itu sebab kita diajar dalam masa 12 bulan dalam 1 tahun. 1 bulan kita kena berzuhud, 1 bulan kita kena warak, 1 bulan kita kena meninggalkan segala keinginan kita dalam keadaan mentarbiah diri kita untuk menjadi insan yang terbaik. Itu ya. Sebab itulah difardukan Ramadan untuk kita berpuasa. Tapi tak peraya. Buka puasa, ni dia meja besar ni, nasi tak tahu nak tak mana, penuh dengan lauk ya. Zuhud apa? Pi pasal Ramadan ada 10 jari, 10 ada beg plastik. Mau kalau telinga keras dengan telinga pun dia nak sangkut. Zuhud apa? Sedangkan Ramadan ajak kita supaya zuhud, supaya tidak berkehendak. Betul halal, ayat tebu halal, martabak halal, ni semua halal, tetapi dia tak berkehendak. Itulah zuhud maksud dia. Lapang pula dah cerita bab tu. Kita boleh berhenti awal kot. Bermula mengiktibarkan keduanya pada menjadi imam itu didahulukan orang yang zahid, yakni zuhud, hingga apabila bersekutu keduanya di antara zuhud dengan warak pada warak, tetapi seorang itu berbeza ia dengan zahid, nescaya didahulukan jadi imam akan yang zahid. Okey, takat tu saja tuan-tuan.